biasa saya akan mengemukakan soalan kepada semua ahli panel. Ya, dan soalan-soalan ini adalah berkaitan dengan pengalaman mereka menjaga pesakit kanser dan pengalaman mereka melalui detik-detik yang mencabar dalam usaha mereka membantu pesakit dan menghadapi keadaan-keadaan yang kebanyakan kita mungkin tak pernah lalui. Saya berharap melalui pengalaman yang dikongsikan oleh mereka kita dapat belajar sesuatu dan memperbaiki proses penjagaan kita, proses kita bersama dengan pesakit kanser ataupun sekiranya bukan dengan pesakit kanser, dengan pesakit-pesakit lain. Saya berharap program ini dapat memberi manfaat secara umum kepada kita semua. Okey. Di ahli panel, kita ada ahli panel dekat sini, Tuan Haji Bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lepas tu ahli panel yang kedua, Puan Nazlina. Puan Nazlina, okey. Assalamualaikum, terima kasih dijemput. Okey, dan ahli panel yang seterusnya, Puan Wan Zeli Zulaifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Okey, boleh kita teruskan majlis dengan soalan yang pertama? Boleh ya? Okey. Silakan. Okey, jadi di sini kami ingin sangat mengetahui sedikit pengalaman Puan dan Tuan Haji dalam menjaga pesakit kanser. Jadi kita mulakan dengan Puan Haji dan Puan Azlina dan Puan Zeli menceritakan sedikit tentang pesakit kanser yang pernah anda jaga. Contohnya siapa, apa hubungan dengan pesakit tersebut, jenis kanser, tahap kanser, berapa tempoh anda menjaga dan berapa tahun dan bagaimana keadaan pesakit tersebut sekarang. Secara umum tadi Puan Faizah ada sebut tempoh masa contohnya Haji Bad 10 tahun okey, dan Puan Azlina dan Puan Zeli. Jadi saya serahkan majlis kepada Tuan Haji Bad dahulu menceritakan pengalaman beliau dan seterusnya kepada Puan Azlina dan Puan Zeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak CARE dan juga Persatuan Kanser Network kerana sudi menjemput saya untuk menjadi salah seorang panel dalam program sesi pengurus bersama penjaga pesakit kanser seperti National Family Caregiver Month. Okey, pengalaman saya adalah menjaga isteri saya sendiri, iaitu Nur Aida binti Kamarudin yang menghidap penyakit kanser payudara semasa mengandung. Pada tahun 2001, saya mengandung anak kami yang ketiga. Kemudian dia telah didiagnos mengidap penyakit kanser semasa dalam mengandung. Kemudian doktor of course masa tu hormon badan semuanya menjadi aktif. Jadi doktor menyarankan supaya kami isteri saya membuat pembedahan, membuang bahagian payudara yang dihadapi kanser. Dan pembedahan itu telah dilakukan menjadinya. Kemudian tetapi yang menjadi komplikasi adalah anak yang dalam kandungan. Kemudian doktor telah memberikan izin untuk isteri saya menjalani kemo kali pertama semasa bayi di dalam kandungan. Tetapi untuk kali kedua tidak dimakan. Bagaimana isteri saya terpaksa melahirkan anak secara pramatang lah. Dan kemudian anak itu kerana pramatang dia telah dimasukkan ke dalam NICU selama lebih kurang 2 minggu. Alhamdulillah keadaan anak selamat dan isteri saya terus menjalani kemoterapi, radioterapi dan kemoterapi dan seterusnya. Dan telah disahkan clear daripada kanser sehinggalah tahun 2006 di mana beliau relapse kepada bahagian tulang. Dan seterusnya pada tahun 2010 sebabkan kanser telah merebak, beliau telah lumpuh dan pada tahun dan masa itu doktor menyarankan untuk kami memulihkan dahulu lumpuh beliau supaya beliau dapat menguruskan diri sendiri semasa rawatan kemo seterusnya. Dan pada tahun 2010 itu isteri saya sempat menjalani 2 atau 3 kali kemoterapi yang terasa cukup kuat di mana saya tidak tahan untuk menghadapi kanser itu dan seterusnya
beliau tidak sempat menghabiskan kemoterapi itu sehingga beliau meninggal pada 12 bulan September 2012. Itulah seterusnya, dan lebih kurang 10 atau 11 tahun saya menjaga isteri saya yang mengidap penyakit kanser. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Najibat. Pak Azlina. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Bagi saya pula, saya menjaga bapa saya yang menghidap prostate cancer semenjak 2013. Usia dia dah 73 tahun. Sebenarnya hari ini adalah birthday dia. Alhamdulillah. Pada mula dia mula merasakan simptom pertama. I would say not simptom pertama lah. Saya rasa simptom tu dah prolong tapi tak pernah di voice out kan. Pada tahun 2013 tu saya nature of work saya kena travel doktor ke luar negara. Kebetulan masa dia sakit tu saya dekat Malaysia. So alhamdulillah saya kata nasib baik saya ada dekat rumah. Pada awalnya doktor kita hanya ke klinik biasalah. Doktor kata suspek ada batu karang, cuba bagi ubat batu karang, 3 hari nanti datang balik kalau masih tak okey. So to cut it short, kita ke PPM selepas tu dan doktor menyarankan untuk buat ujian darah untuk cek tahap PSA dia, memandangkan ujian fizikal yang dibuat ke atas diri dia menampakkan ada pembengkakan lah di bahagian prostat. Jadi di situlah kita mula journey kita sebagai pesakit dan penjaga pesakit kanser, buat pelbagai test dan buat pelbagai treatment lah. As of now, yang terkini dia punya kanser telah merebak ke kelenjar adrenal dan doktor telah menyarankan untuk surgery. Tetapi memandangkan usia dia pun dah banyak dan dia pun tak berani nak buat apa-apa surgery, jadi kita minta doktor untuk bagi alternative treatment lah, yang mana for now kita ambil ubat tambahan kepada leukerin injection yang dia dah ambil sejak awal lah. Okay, terima kasih Puan Azlina. Puan Zeli, diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Okey, bagi saya adalah sebagai salah seorang anak yang menjaga ibu saya yang menghidapi breast cancer pada tahun 2013. Dan alhamdulillah sekarang situasinya okey. Pada 2013 tu ibu saya dapat detect breast cancer tahap 3. Okay. Dan sekarang so far keadaan alhamdulillah tak ada apa-apa, cuma mungkin dengan penyakit lain lah. So far kanser dia alhamdulillah masih dalam pemantauan, cuma tiada apa-apa merebak orang kata yang merebak ke apa, alhamdulillah tak ada. Tempoh dia saya sebenarnya macam ni, ibu saya tu saya jaga which is daripada 2013 tu saya dekat diploma, saya dekat U lagi. So cuti break SEM baru saya boleh dapat jaga ibu sepenuh masa lah, which is yang saya tu kebanyakannya alhamdulillah ayah saya setia menemani ibu saya hingga sekarang. Dan kebanyakannya ayah saya yang berkorban banyak. Cumanya dari segi sebagai salah seorang anak yang menjaga ibu, banyak benda kita yang kita perlu tahulah dari segi pemakanan semua tu kan. Dan masa ibu saya diagnose tu, dia agak lemah sikit lah dari segi kekuatan dia semua tu. So kita sebagai anak dan family harus support ibu lah supaya dia terus berjuang sehingga sekarang alhamdulillah. Terima kasih Puan Zeli. Daripada perkongsian tadi kita ambil maklum Tuan Najibat menjaga isteri arwah isteri selama lebih 10 tahun isteri mengidap breast cancer pada masa mengandung anak yang ketiga. Puan Nazlina menjaga ayah advanced stage untuk prostate cancer,
dah dekat 8 tahun juga Puan Nazlina. Okey, dan sekarang menggunakan alternative treatment lah Okay. Dan Puan Zeli menjaga ibu dan bersama ayah jugalah menjaga ibu dan ibu mengidap breast cancer dan lebih kurang sama dengan Puan Azlina jugalah dekat 8 tahun juga Puan Zeli. Okey. Dan hasil daripada penjagaan pengalaman tersebut banyak yang kita dapat belajar bersama lah sambil kita menjaga dan sambil kita menambah pengetahuan. Itu apa yang saya faham lah yang berlaku dalam masa kita berusaha menenangkan mereka, kita pun kena tambah pengetahuan kita. Ya. Okey. Boleh kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Banyak soalan sebenarnya yang diberi kepada saya. Saya harap tempoh yang disediakan 1 jam ni kita sama-sama lah boleh melayan semua soalan ni. Okey. Boleh ceritakan kepada kami di sini apa yang dilakukan semasa menjaga pesakit. Contohnya apa yang perlu Tuan Najib, Puan Nazlina, Puan Zeli buat untuk membantu pesakit untuk menenangkan dia, untuk memudahkan keadaan dia ke, apa yang dilakukan? Tuan Haji nak mulakan ataupun kita ladies first pula? Boleh Wan Zeli dulu. Puan Zeli boleh. Apa yang Puan Zeli buat ataupun apa yang ayah ataupun bapa buat untuk bantu ibu? Sorry, sebenarnya line macam tak clear sangat tadi. Okey. Untuk penjagaan saya dan ayah saya untuk menjaga ibu saya, kita banyaknya kita ambil tahu dari segi pemakanan. Kita banyak bertanya dengan doktor, dengan pakar, makanan apa yang sesuai, penjagaan macam mana yang sesuai untuk pesakit kanser. Sebab setiap pesakit dia berlainan penjagaan dia. Kan contoh macam saya ibu saya kanser, dari segi pemakanan, macam mana emosi dia seharian. So family ni adalah kata yang utama untuk support dari segi dalaman, luaran dia kan. Kalau macam dia tak larat, kita cuba bagi dia happy. Dia macam ni, kanser ni bagi saya lah, pendapat saya sendiri, kita kena cuba happykan pesakit dan kita sendiri. Kita kena jaga kawal kita, emosi kita, semua kita kena jaga sendiri jugalah. Which is kita nak elakkan dia daripada murung, daripada pendam sendiri kan. Kita kadang-kadang kita tahu yang bila perempuan ni dapat penyakit macam tu, so dia jadi down sikit. Samalah saya dengan ibu saya pun, dia akan semacam down. So kita sebagai anak dan ayah saya sebagai suami harus support. Sokongan moral dan fizikal tu sangat diperlukan saat itu. Dan kalau boleh jangan kita elakkan untuk dia stres dan kita layan dia. So far alhamdulillah. Okay, terima kasih Puan Zeli. Puan Azlina. Okey, bagi diri saya lebih banyak kepada menemani bapa ke hospital lah. Saya ni bertindak sebagai jurucakap bagi pihak bapa dan translator daripada pihak doktor kepada bapa saya balik. So jadi middle person. So saya kira orang penting jugalah. Kalau pergi hospital saya tak ada masalah sikit. Jadi prostat ni pula adalah organ lelaki yang saya sendiri tak pernah dengar tentang prostat ni sebelum ni. So itu satu ilmu baru untuk saya. Saya kena Google, find out apa benda prostat ni, apa kanser ni dan sebagainya. Jadi bila abah kena penyakit ni, untuk dia nak bercerita kepada anak perempuan dia, mula-mula tu agak segan jugalah. Jadi saya kena bagi dia keyakinan diri untuk berani bercerita supaya kita dapat bantu dia lah daripada segi perawatan dan emosi. Macam Puan Zeli tadi juga, saya kena banyak bantulah bapa daripada
penjagaan hati dia lah, dia punya perasaan dia, sebab bapa saya ni dia tak pernah sakit sebelum ni, tak ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Jadi bila tiba-tiba dia ada kanser, macam ada satu batu besar lah yang jatuh atas bahu dia. So kena banyak bagi support lah untuk dia. Ya. Terima kasih Pak Azlina. Tuan Jibat? Bagi saya pula, pada tahun-tahun awal daripada 2001 hingga 2010, tidak banyak sangat yang saya dibakar, cuma kedudukan seperti biasa sebab diri saya masa itu menjalani kemoterapi seperti biasa, dan oleh kerana masa itu usia masih muda lagi, lebih kurang 32 tahun. Jadi badan masih kuat lagi. Jadi bila buat kemoterapi, cuma saya menemankan dia sekali untuk kemoterapi, dan dia bolehlah apa kata orang tu kuat menggunakan ini untuk dia sama menjalani kehidupan seperti biasa. Cumanya selepas 2010 apabila beliau lumpuh, di mana kanser itu telah melihat pada seluruh badan, mana seluruh pengurusan rumah saya yang menjalankannya, termasuk daripada menjaga isteri saya sendiri, mana setiap pagi pukul 4 pagi saya akan bawa isteri saya ke dengan katil yang disediakan oleh hospis, keluar daripada bilik dan menguruskan dia, membuang dia punya air kencing lah, semuanya, dan mengambilkan wuduk dia untuk dia bersolat semua, dan pada paginya menguruskan anak-anak, masak, mengemas rumah dan segala-galanya. Dan alhamdulillah saya dibantu. Saya duduk dengan bapa mertua dan ibu mertua saya. Dan oleh kerana saya bekerja pada siang hari, semasa saya bekerja, tugas untuk menguruskan isteri saya diambil alih oleh ibu bapa mertua saya. Dan saya sangat-sangat berterima kasih dan menghargai kepada mereka kerana mereka sama-sama, malah semua ahli keluarga sama-sama membantu saya menjaga isteri saya dalam menangani masalah kanser ini. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ya, daripada perkongsian tadi kita dapati dalam menjaga pesakit kanser ni banyak yang kita perlu lakukan untuk memudahkan mereka nak kena jaga emosi satu dan satu lagi nak pastikan secara fizikal juga mereka selesa. Dan apa yang dikongsikan tadi oleh Puan Azlina bukan saja nak sebut kanser tu sebagai satu yang sensitif, tetapi nak bercakap di mana kanser tu berada pun daripada kita tak biasa, kita kena puja orang yang menghadapi keadaan tersebut untuk membiasakan diri untuk bersikap terbuka. Ya, ambil masa juga Puan Azlina. Dan daripada apa yang saya dengar tadi makna dia dari segi pengurusan di rumah, pengurusan di hospital, dan mengambil kira bantuan daripada ahli keluarga dalam meringankan tanggungjawab kita dalam mengurus pesakit kanser itu sangat penting. Ya, Puan Zeli ada ayah untuk membantu, Cik Badrul ada keluarga mertua untuk membantu, Puan Azlina ada ahli keluarga lain. Okey. Ya, jadi pada peserta kita tak bolehlah nak bila datang bab nak jaga pesakit kanser kita nak jadi super women, superman, tak boleh kita kena ada super team. Kena ada satu team untuk bantu bersama. Kalau ahli panel nak mencelah ke boleh angkat ikon yang ada tanda tangan tu Kadang saya bila merumus tu saya rumus terlalu ringkas sangat. Mungkin ada butir-butir yang saya tertinggal ke boleh ingatkan untuk peserta ataupun audiens kita ambil maklum. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Apakah cabaran yang terbesar sekali yang Tuan Haji, Tuan Zeli dengan Puan Azlina hadapi dalam menjaga pesakit kanser? Okey, Tuan Haji Bat dah mula dah tadi, Puan Zeli pun dah mula, kita bagi pada Puan Azlina pula. Boleh Puan Azlina, apa cabaran yang paling besar sekali? Dan bagaimana Puan Azlina hadapi cabaran tersebut? Baik, apabila bercakap sebagai saya menjadi jurucakap kepada bapa ni, bermaksud saya kena sentiasa ada bersama dia di hospital. Jadi cabaran paling besar adalah apabila saya sendiri jatuh sakit. So bila saya sakit, keadaan jadi huru-hara jugalah kat rumah. Siapa pula nak bawa pergi hospital dan sebagainya. Yang pernah berlaku dalam pengalaman kami melalui proses ni, masa tahun 2014 saya sedang mengandungkan anak yang ketiga. Melalui alahan yang sangat teruk, tak boleh makan, tak boleh minum, semua keluar balik. Jadi
tekanan darah pun turun, mudah pitam dan saya pernah pingsan. Jadi pada hari yang bapa saya sepatutnya kena buat MRI. Dan MRI ni kita tunggu queue 5 bulan doktor sebab patient terlalu ramai. Pada hari itulah saya tak sihat. Saya kata, alamak macam mana saya nak pergi ni. Saya cakap minta dengan abah boleh tak pergi sendiri sebab saya rasa saya tak mampu nak hantar dia. Tapi memandangkan abah pun ini adalah pertama kali bagi dia sebelum nak dapatkan final decision nak buat treatment apa tu. Jadi dia sendiri pun tak yakin untuk pergi sendiri. Dia kata kalau saya tak boleh pergi, dia tak boleh pergi. Saya kata, alamak masalah besar ni doktor, macam mana ni kan, kita tak boleh nak delay lagi dah kalau tak nak tunggu berapa lama lagi untuk MRI tu. Jadi terpaksa gagahkan diri juga, hantar juga ke hospital, ajak mak untuk temankan. So saya drop mak dan abah di lobby, baru saya pergi parking kereta. Keluar daripada kereta pun pitam, masuk balik kereta, wait for a while, nanti dah rasa comfortable baru keluar balik. Sampai kat tempat MRI, kebetulan ada sofa, saya baring aja kat situ. Nurse pun tak cakap apalah, dia tahu nampak dah perut dah besar tu, dia bagilah rehat kat situ kan. Itu insiden pertama lah. Yang kedua, saya operation appendix. Dan masa tu juga selepas daripada saya keluar daripada hospital, dapat panggilan yang bapa saya dah boleh mula untuk buat radioterapi. Kita keluar hospital dapat MC 2 minggu, doktor suruh berehat dekat rumah. Tetapi masa itulah yang saya terpaksa gunakan untuk bawa bapa pergi hospital. 35 cycle, maknanya 35 hari kena ulang alik. Jadi nak tak nak, sakit-sakit pun kena pergi jugalah untuk bawa dia. Itu okey lah, untuk dua-dua insiden ni adalah sakit yang sembuh. Tetapi yang ketiga ni yang sekarang saya sedang hadapi adalah saya mengalami sakit belakang. Bahasa layman dia panggil slip disc lah. So saya tak boleh duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, berjalan banyak. Dan saya difahamkan penyakit ni dia tak ada ubat lah. So saya kena berhati-hati dalam menjalankan aktiviti harian. Jadi bila masa-masa tu yang saya tak boleh nak bergerak, jadi masalah, memang tak boleh nak hantar langsung, tak boleh nak duduk tunggu dia di hospital. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, saya ambil Grab. Minta abah nak ambil Grab daripada rumah sampai ke hospital. Di hospital bila dah settle, dia akan beritahu saya, okey abah dah settle, saya call Grab pula untuk ambil bawa balik. Jadi bila jadi juru cakap tu, kita tak ada ke hospital, jadi susah. Doktor tanya dia apa history dan sebagainya sebab dia perlu pergi ke dua hospital yang berbeza untuk rawatan onkologi dan urologi. Apa yang kami buat adalah bila dia dah ada dalam bilik doktor tu, dia telefon saya lah untuk saya bercakap dengan doktor. So dia akan pass telefon kepada doktor. Jadi walaupun saya physically tak berada di hospital, tapi saya punya minda, otak, telinga apa semua mesti kena ada kat sana juga. So macam itulah cara kita overcome masalah tu. Okay, terima kasih Puan Nazlina. Puan Zeli, apa cabaran paling besar dan bagaimana Puan Zeli mengurusnya? Ya, untuk bagi saya rasa tak adalah sebesar Puan Azlina ya. Sangat strong Puan Azlina yang kalau kita nampak daripada apa yang diceritakan. So bagi saya, sebab masa tu ibu saya masih study di universiti, dan cabaran dia bila saya dapat tahu ibu tu kanser, saya tak boleh nak fokus. Dekat situ saya rasa macam nak balik terus je, nak terbang balik je kan. Tapi at the same time bila ada peluang saya balik, dan saya dengan ayah saya menghadapi sedikit cabaran lah, which is bila ibu tu tak lalu makan. Bila tak lalu makan, kita sangat risau ya? Sebab badan kita perlukan nutrisi yang cukup. Tambahan bila ada kanser ni, dan bila dia nak buat kemo tu, bila dia tak lalu makan, dia akan efek darah. Sebab sebelum kemo, doktor akan cek darah dulu. Okay, so kalau darah okey baru boleh proceed kemo. So bila tak lalu makan, kemo dia shade delay.
So dia agak merisaukan kami sekeluarga lah. Masa untuk bawa ke hospital tu kan. Lepas tu kena balik kan. Which is yang tu bukan saja sebabkan delay tu kita risau. Dari segi kesihatan dia juga kita risau. Dia tak boleh makan, tak nak asyik nak duduk bilik je, macam nak bersendirian je. So dekat situ kita orang ada satu tahap tu rasa macam mana ya nak bagi ibu tu selera makan apa je. Sebab kalau ikutkan kita kena jaga pemakanan apa semua kan. Tapi yalah sepanjang sepanjang dia hidup ni, kita macam kita boleh makan apa saja kita nak, macam yang kita lalu kan. Tapi bila kita sekat yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, so dia akan jadi stres. So dekat situ kita kena pandai tackle lah macam mana makanan yang okey, yang dia suka juga, yang boleh kita bagi dia. Kadang boleh ada je sekali-sekala kan bagi macam kalau orang kata diet tu cheat day kan. Ni kita pun bagi cheat day juga kat dia, bagi apa yang dia nak. Lepas tu kita akan kontrol balik. Macam tu. So dekat situlah dapat bagi saya dengan ayah saya cabaran dia, sebab ibu masa bila ibu saya tak ada makan tu, badan dia terlalu kering. Siapa yang kena dia akan risaulah keadaan dia. Kadang sebab macam bila tak makan, tak ada daya, tak ada kekuatan, so akan melemahkan lagi dia. Dari situlah kita kena orang kata bujuk dia, bawa keluar, ajak lagi satu kita ada kawan-kawan dia kan datang. Bila kawan-kawan datang tu support dia, jumpa dia kan, dia makan lah. Dia macam seronok kan, kawan-kawan dia datang semua dengan cucu-cucu. Alhamdulillah. Sebab macam tu lah cara untuk kita overcome keadaan sakit. Okay, terima kasih Puan Sally. Tuan Haji? Tak dengar Tuan Haji, kena unmute. Sorry. Okay. Bagi diri saya pula, honestly saya kata bukan nak kata saya ni kot lah, tidak. Tapi saya rasa sepanjang saya menjaga isteri saya tak rasakan ada cabaran tidak merupakan cabaran kepada saya lah. Pertama-tamanya sebab saya mendapat sokongan yang terbagi daripada semua ahli keluarga, ibu mertua, bapa mertua, dan adik-beradik isteri saya dan keluarga saya sendiri. Dan saya pun pernah ditanya juga soalan ini dan soalan saya sama. Saya tidak ada menghadapi cabaran. Bagi saya bukan satu cabaran. Kerana bagi saya melakukan itu dengan ikhlas. Sebab saya melakukan itu sanggup tanggungjawab saya sebagai suami kepada isteri saya. Dan apa yang saya lakukan itu yang saya buat yang terbaik untuk dia. Dan bila saya try untuk buat yang terbaik untuk dia, bagi saya itu bukan satu cabaran. Itu saja komen saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji Pat. Okey, boleh saya rumuskan di sini ya. Apa yang dihadapi oleh Puan Azlina ialah bila mengurus ayah yang tak sihat ya. Puan Azlina pula yang jadi tak sihat sama ya. Diuji dengan macam-macam ya. Kata kesakitan ya. Dari segi aspek mengandung dengan alahan yang teruk kan ya. Lepas tu ada appendix ya. Operation pula dalam masa MC tu kena bawa ayah ke hospital dan sebagainya. And then lepas tu sekarang ini sedang menghadapi orang kata sleep days, sakit ya, tak boleh duduk lama dan sebagainya. Okey, dan untungnya ya Puan Azlina ya, kita ada Grab ya, jadi memudahkan perjalanan. Yang penting Puan Azlina masih kekal menjadi orang tengah antara ayah dengan doktor. Okey, dari segi Puan Sally pula, dari segi ibu dah hilang selera nak makan. Ya, cabaran yang saya rasa pada siapa yang menjaga pesakit kanser itu yang kita paling takut sekali. Ya, bila mereka dah tak nak makan. Jadi kita pula nak kena fikir apa ataupun macam mana supaya selera tu boleh datang semula. Ya, apa yang Puan Sally lakukan selain orang kata jadi kreatif, kenal ibu lebih mendalam lagi, tanya apa yang dia minat dan sebagainya. Dan satu lagi bila ada kawan-kawan datang bila datang kawan-kawan tu selera tu adalah bila kita tengok orang lain makan sikit sebanyak nak ambil hati kadang ibu pun makan sama Tuan Haji Pat dia Tuan Haji kata tak ada cabaran sebab apa yang dilakukan adalah ikhlas dan adalah sebahagian daripada tanggungjawab saya rasa.
Ya, jadi apa pun ya yang mendatang makna dia diambil dengan secara terbuka. Boleh macam tu saya rumuskan tu Haji. Ya, dan bantuan ahli keluarga ya, dan mertua dan sebagainya sangat membantu walaupun kita menghadapi sukaran apa sekalipun, bila ada orang lain sama-sama memahami apa yang kita sedang lalui, sama-sama orang kata chip in membantu, insya-Allah ya, ujian besar mana pun kita boleh tanggung bersama. Okey. So tak ada rehat ya Pak Izzah. Kena teruskan. Okey. Ya, soalan yang seterusnya kepada Puan Azlina. Ya, ini dia soalan dia macam khusus-khusus sikitlah kepada Puan Azlina. Bagaimana Puan mengurus emosi sepanjang masa menjaga ayah? Itulah sebagai penjaga ni kita kena jaga emosi pesakit. Tetapi penjaga sendiri pun ada emosi dia yang perlu dijaga juga. Bagi diri saya, bila melalui waktu yang kritikal lah, macam bila doktor kata keadaan dia semakin teruk dan sebagainya, saya lebih banyak berdiam diri lah doktor. Bila tak bercakap tu maknanya otak tengah berjalan, tengah berfikir. So ahli keluarga pun bila nampak saya tak bercakap, dia orang tahu maknanya saya tengah bersendirilah, merawat hati sendirilah, lebih kurang macam tu. Selain daripada tu, saya tolak all the negativity lah, apa saja unsur-unsur negatif sekeliling. Dia bukan sebab sakit abah tu atau abah itu sendiri dia tak ada masalah, tetapi masalah-masalah sekeliling yang boleh menambahkan lagi kita punya tekanan tu kan. Jadi saya avoid lah kalau daripada social media ke apa, so jangan tengok, jangan buka, jangan layan perkara-perkara macam tu. Dan perkara paling besar yang saya lalui untuk menjaga emosi saya ni, sebenarnya saya berhenti kerja disebabkan tekanan tu juga. Kerana yang saya ceritakan sebelum ini, saya nature of work saya kena travel. Jadi bila bapa saya sakit, saya kena dapatkan memberi pemahaman kepada tim dan bos yang mana saya dah tak boleh nak travel lagi. Jadi bila after several years, dan diorang mula untuk menyuarakan ketidakpuasan hati apabila Azlina ni seorang, dia escape, orang lain kena travel, dia tak payah travel kan. So daripada segi tekanan kerja tu memang dah lama lah, kita tak boleh nak buat apalah kan. Fikir nak resign tu dah lama juga, tetapi saya tak ada satu alasan yang kukuh untuk saya tinggalkan kerja, sehinggalah pada saat akhir tu bila tim membangkitkan isu ni dalam team meeting untuk activate saya balik travel. Saya rasa mereka tidak memahami keadaan dan mereka tidak boleh nak menerima ada kekurangan di dalam team member dia. Dan malangnya manager sendiri pun tak memberi sokongan kepada saya. Jadi saya rasa saya tak boleh berada dalam situasi yang sebegitu. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti kerja supaya dapat memberi ketenangan sikit lah pada diri, daripada kita nak memikirkan tentang hati dan perasaan orang lain kan. So bila berhenti kerja tu banyak sikit lah masa, kita kurang sikit lah tekanan-tekanan tu, selain daripada tekanan tak ada sumber kewangan pula bila tak kerja tu kan. So alhamdulillah saya ada support yang kuat lah daripada family, husband banyak membantu, anak-anak, adik saya, mak lah especially banyak membantulah untuk tenangkan sikit lah keadaan tu. Okey, terima kasih Pak Azlina. Ya, apa yang saya fahamkan Puan Azlina, cara mengurus emosi ialah Puan Azlina buang apa-apa yang boleh memberi tekanan, ataupun kita kata cuba elak daripada keadaan yang sangat stres, ataupun kita tak mau dengar benda-benda yang toksik, ya, tak mau baca benda-benda yang toksik.
Okey, nak hati tenang, nak hati happy, so baru kita boleh beri tumpuan, baru boleh mengurus pesakit dengan lebih baik. Then satu lagi yang Puan Zina buat iaitu berhenti kerja, iaitu secara tak langsung memberi masa juga kepada Puan Nazrina untuk kata menjaga diri sendiri di samping menjaga ayah. Okay. Walaupun it's a big sacrifice tetapi kalau kita lihat secara positif dia mengurangkan tekanan. Okay. Puan Zeli, soalan untuk Puan Zeli Okey, bagaimana Puan membahagikan masa untuk mengurus diri, lepas tu mengurus ibu. Puan Zeli kerja ke sekarang? Sekarang masih kerja. Dengan pekerjaan. Macam mana Puan Zeli uruskan semua tu? Okey, so far masa saya pernah juga berhenti kerja, macam Pak Azina katalah banyak emosi masa berhenti kerja semua kan. So saya berhenti kerja tahun 2018-2019 untuk jaga ibu lah waktu tu. Tapi itulah saya tak sekuat lah Pak Azina untuk kata nak handle emosi yang tu, lagipun masih muda semua kan, darah muda orang cakap masa tu. So saya bekerja balik. So sepanjang yang masa saya menjaga ibu ni, so far alhamdulillah ibu saya sangat mudah dan kita memahami ibu kita macam mana kan. Lagipun sebab kan macam saya pun ada juga breast cancer tu, so kita faham macam mana perasaan ibu kita masa tu. So dari segi tu kita belajarlah, kita kena belajar memahami ibu. Dan dari segi penjagaan masa tu kena macam tadilah kita kena kreatif, kena bahagi masa. Dari diri kita pun kena ada masa kita sendiri, tapi jangan lupa pada ibu kita sebab yang menghadapi dia pada waktu itu adalah dia yang menghadapi. Kata kadang-kadang sebabnya bila seseorang tu sakit, dia kena sebenarnya lebih perlukan attention lebih. Tapi kadang-kadang kita tak kuat untuk bagikan sepenuhnya. Macam kadang-kadang kita ada hal kita nak set assignment, nak study, nak kerja. So mungkin pada saya kita bahagikan waktu ibu rehat tu kita buat kerja kita. Kadang dia perlukan rehat kan, kadang nak baring, nak rehat di bilik. So waktu itulah kita mulakan kerja kita balik. Kemudian bila ibu perlukan saya akan pergi balik pada ibu lah. Apa dia nak bersembang, kadang dia nak bersembang, tak ada orang kan. Duduk rumah je bosan, kadang dia nak keluar, ajak keluar jalan-jalan. Naik kereta pun jadilah sebab kita orang tak galakkan dia turun daripada kereta lah, risau kan ada infeksi apa-apa waktu kemo tu. So banyaknya berjalan, naik kereta. So bagi masa lah, kalau pagi breakfast kejap, lepas tu kita teruskan dengan kerja kita. Kalau waktu contoh alhamdulillah ayah saya sangat membantulah. Kalau contoh saya kerja daripada 9 to 5, okey, selain pada waktu saya kerja tu banyaknya ayah saya yang bantu sebab ayah saya juga seorang pesara. So banyaknya dia menemani ibu saya lah, memasak, jaga semua. Alhamdulillah. Dari segi yang lain tu so far tak ada masalah. Cuma jadi Puan Zeli boleh saya rumuskan? Boleh. Okey. Jadi makna dia masa yang Puan Zeli bersama dengan ibu ni lebih kepada Puan Zeli utamakan apa keperluan ibu, dan pada masa ibu berehat ataupun tidur ataupun kita dah selesai uruskan hal yang berkaitan dengan keperluan dia, makna dia Puan Zeli akan buat kerja Puan Zeli. Okey, makna dia ibu keperluan ibu tu jadi satu benda yang utama. And then Puan Zeli akan susun jadual-jadual lain mengikut waktu penjagaan tersebut. Okey. Terima kasih Tuan Cipat. Tuan Cipat, kita nak tanya soalan yang berkaitan dengan macam mana Tuan Haji menghadapi pemergian arwah isteri. Saya tahu Tuan Haji dah dekat banyak forum-forum yang lain Tuan Haji dah berkongsi cerita ini, dan kami berharap Tuan Haji masih sudi bercerita di forum ini supaya ia menjadi satu pembelajaran dan membantu
penjaga-penjaga yang lain untuk bersedia menghadapi apabila keadaan tersebut datang. Okay. Jadi apa yang Tuan Haji lakukan dalam menghadapi kehilangan atau kematian arwah isteri? Macam mana Tuan Haji pada masa itu? Okay, apabila saya diagnos pada yang tahun 2010 tu, mana sudah kanser tu sudah merebak seluruh badan dia, dan pada ketika itu dia dalam keadaan lumpuh. Dan doktor menyarankan untuk saya mencari alternatif untuk memulihkan dulu keadaan lumpuh dia itu supaya dia boleh menguruskan diri sedikit. Dan setelah itu barulah kami ambil untuk membuat kemoterapi. Dan kemoterapi yang isteri saya ambil ubat yang ini terlalu kuat sehingga dia pun sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi kesakitan tu. Dan dia sendiri banyak kali dalam perbuatan itu dia mengatakan bahawa dia kata dia takkan hidup lama lagi. Dia kata cuma tak tahu bila lah. Dan pada bulan puasa tahun 2012 kalau tak silap saya, dia sempat berpuasa selama 17 hari kalau tak silap saya. Dan dia mengatakan bahawa itu adalah puasa dia yang terakhir. Makna dari segi itu saya sudah kata orang tu dah menyediakan emosi saya, menyediakan kerongan saya untuk menghadapi saat-saat pemerian dia. Cumanya bila sajalah. Jadi kita sebagai manusia biasa kita kena sedar hakikat kehidupan kita bahawa di end kita akan mati juga, tak kira bila, di mana dan bagaimana keadaannya. Cuma sekarang ni yang akan menghadapi kematian tu isteri saya yang terdekat itu. So saya of course lah, saya juga rumah dekat dengan masjid. Jadi setiap kali masuk waktu sembahyang tu saya akan bersembahyang di masjid. Dan dia sudah saya mengumpul kekuatan rohani. Dan kadang-kadang tu bila saya mengurus isteri saya tak sempat berjemaah di masjid, kami berjemaah bersama-sama. Dan itulah kami sama-sama kata orang tu muhasabah dirilah, bercerita apa yang kehidupan apa yang saya perlu buat seterusnya setelah saya meninggal dunia, bagaimana saya nak menguruskan anak-anak semua, kami bincangkan bersama-sama lah. Dan semasa isteri saya meninggal dunia itu, of course lah, sebagai manusia biasa kita tidak boleh lari daripada sedih, menangis dan sebagainya. Dan perkara ini saya juga beritahu kepada anak saya supaya mereka faham dan keadaan ibu mereka, yang ibu mereka tidak akan lama lagi, dan semasa isteri meninggal kami menghadapinya bersama-sama dan semua ahli keluarga berada bersama-sama. Kata orang tu menghadapi kematian saya, dan anak saya pun melihat dan mereka juga dapat menerima hakikat yang bahawa ibu mereka sudah tiada. Dan sudah barang tentu ahli keluarga yang lain juga banyak membantu saya dalam menangani kesedihan, dan rakan-rakan kerja dan semua masyarakat yang berada di sekeliling saya sentiasa memberi sokongan kepada saya. Itu saja, terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Hajibat. Jadi cara Tuan Hajibat menghadapi kehilangan ataupun kematian yang secara realitinya akan berlaku dalam masa menjaga arwah isteri, apa yang Tuan Hajibat lakukan ialah mencari kekuatan secara rohani, and then orang kata face reality lah. Pada kematian ni akan berlaku sama ada kepada orang yang sakit ataupun kepada orang yang sihat. Okay, jadi face the reality and then buat preparation. Kan, okay, bila ini berlaku secara bila masa datang, okay, apa yang kita akan buat dan apa yang perlu dijaga dan apa yang perlu diuruskan. Dan pada masa yang sama, kesedaran penerimaan juga dilakukan kepada ahli keluarga yang lain. Maknanya dia bukan kita seorang saja yang bersedia, kita sebagai penjaga utama, tapi orang-orang lain, anak, mertua, ibu bapa, adik-beradik, semua pun bersama-sama menerima hakikat yang kehilangan akan berlaku. Okay. Satu lagi soalan Tuan Hajibat. Popular Tuan Hajibat tadi ni. Okey, selepas berlaku kematian kan Tuan Hajibat, apa aktiviti yang Tuan Haji lakukan untuk sebab sebelum ni sibuk menjaga kan Lepas tu bila ke mana-mana saja mesti urusan penjagaan tu berada di dalam minda kita. Okay, emosi kita pun kalau kita nak happy sangat pun kita akan teringat kepada pesakit. Jadi bila pesakit dah tak ada, macam mana Tuan Hajibat meneruskan kehidupan? Dari mana datangnya kekuatan?
Okey, seperti saya nyatakan tadi, kita sedar hakikat kehidupan kita, mana kita pun akan pergi juga. Tetapi bila isteri saya meninggal dunia, yang bagi saya yang penting, saya nak kena menguruskan anak-anak saya. Saya nak mereka faham supaya mereka juga tidak sedih. Of course lah mereka sedih dengan kehilangan ibu di tempat mereka berkata, tempat mereka mensyukur kasih sayang. Yang bagi saya yang penting adalah untuk memastikan anak-anak saya terjaga. So most of the time saya memang seperti katakan tadi, saya lumpuh, segala urusan rumah saya yang buat. Memasak lah apalah semua. Alhamdulillah sebelum saya berkahwin pun, masa belajar dulu saya memang dah biasa memasak. Dan terbiasa pula di kampung pun keluarga saya pun, pihak lelaki pun selalu memasak. Jadi mana memasak tu tak ada masalah untuk saya lah. Jadi bila anak-anak saya bersekolah, saya pergi bekerja, bila mereka balik ke rumah, ibu bapa mertua saya ada di rumah untuk menguruskan anak-anak saya. Malam pula saya akan terus menguruskan pembelajaran anak saya, melihat kemajuan pelajaran mereka semuanya. Dan di waktu minggu pula, of course lah, saya busy dengan menguruskan rumah, mengemas rumah lah segala-galanya. Kadang tu saya membantu juga bapa mentua saya di garden, membuat gardening semuanya. Dan saya juga terlibat sebagai AJK masjid. Saya juga sentiasa occupied lah all the time. Cumanya saya nak cerita mungkin pengalaman ni tak pernah saya cerita kepada orang lain. Ataupun mungkin juga orang lain pun ada menghadapinya, atau mungkin saya sendiri saya tak tahu lah. Cuma ada one time tu, bila kita dah kehilangan orang yang tersayang, dan kita pun secara perlahan kita dapat menerima hakikat itu, tetapi kadang-kadang there is something yang kata orang tu trigger the moment yang membuatkan kita teringat kembali saat-saat hidup bersama dia. Kemudian saya rasa pada satu waktu tu saya masuk bilik, saya pun tak ingat adakah saya buka dia punya nota ke buku apa ke, tiba-tiba satu perasaan sedih yang teramat sangat. Saya rasa macam bilik tu rasa macam menyempitkan saya. Kemudian saya keluar daripada bilik dan saya lihat pula keadaan sekitar rumah di mana dulu tempat duduk isteri saya masa makan lah, di mana dia selalu menonton televisyen, di mana semuanya lah tempat dia duduk melayan anak-anak semua, membuatkan saya rasa macam tak boleh bernafas. Dan saya pun terus ambil kunci kereta, saya terus drive tanpa hala tujuan. Dan saya berhenti di tepi jalan, saya teks adik ipar saya, kakak ipar saya, ipar saya semua tentang keadaan saya. Saya kata ni satu yang saya kata maybe it takes a long time lah for me to heal. And then dan kata adik ipar saya balas, kata dia, you really ruin my days. Mana mereka pun sama-sama juga merasakan kesedihan itu. Dan alhamdulillah setelah saya dalam kereta pun saya berzikir lah apa semua. Alhamdulillah saya mendapat balik kekuatan dan saya kembali ke rumah dan perasaan itu reda kembali. Itu saya rasa satu pengalaman yang saya rasa yang saya alami. Saya tidak tahu kepada orang lain. Dan inilah cara saya untuk menghilangkan kesedihannya. Saya selepas of course daripada dulu lagi saya minat sangat pada aktiviti outdoor seperti hiking, saya mountain biking, everything. Tapi bila masa isteri saya sakit apa semua, saya tidak dapat meneruskan minat saya itu. Jadi setelah isteri saya meninggal, anak saya pun semua dah besar. Dan salah satu cara untuk saya lah, bagi saya lah, saya menyibukkan diri saya dengan aktiviti yang saya minati. Sebab itu saya dah pajak banyak-banyak gunung Kinabalu lah, mana-mana gunung saya panjat lah dengan kawan saya. Even sometimes saya pajak bersendirian. Kalau terasa nak pajak gunung, pukul 4 pagi saya bangun, saya drive kereta pergi ke mana-mana surau yang dekat dengan gunung tu, saya sembahyang subuh, kemudian saya terus pajak gunung, turun ke bawah, saya cari tempat makan, kemudian saya balik. Itulah saya rasa aktiviti yang saya lakukan. Saya sekarang ni, anak-anak saya pun sudah besar dan saya lebih banyak masa untuk diri saya sendiri dan of course lah urusan rumah tangga ni saya uruskan bersama anak-anak saya. Anak saya perempuan saya pun sekarang sudah bekerja. Dia banyak membantu saya di rumah dan juga anak lelaki saya pun seorang masih di universiti, yang seorang ada di rumah. Mereka kami sekeluarga memang sentiasa bercakap, sentiasa berhubung untuk sama-sama kita menghadapi kehidupan ini bersama-sama tanpa kehadiran ibu dan isteri saya bersama. Itu saja. Terima kasih.
Okay, terima kasih Tuan Najibat. Jadi apa yang saya faham ya, Tuan Najibat bila selepas ya arwah isteri dah pergi meninggalkan ya Tuan Najibat sekeluarga, apa yang Tuan Najibat lakukan ialah sibukkan diri. Sibukkan diri mengurus rumah tangga ya, mengurus anak-anak ya, mengurus kerja ya, melibatkan diri dengan aktiviti surau dan sebagainya. Ya, dan satu lagi yang saya rasa tertarik ya ialah cara ya Tuan Najibat mencari orang kata spiritual healing ya. Selain daripada kita ke surau, selain daripada kita solat ya, berdoa dan sebagainya ya, mendekatkan diri dengan alam juga dapat ya orang kata menceriakan balik emosi kita ataupun menambah emosi positif dalam diri kita ya, sebab bila kita buat hiking ke ya ataupun kita masuk hutan ke ya, kita nampak kebesaran Tuhan. Ya, baru kita nampak yang diri kita tu kecil saja. Ya, kita pun akan pergi bersama dengan orang lain satu hari nanti. Okay. Okay. Jadi kita pergi pada soalan yang terakhir ni. Ya, sebab masa pun dah dekat pukul 11 kan, Bapak Izzah? Okay. Jadi kepada semua ahli panel ya, adakah ya anda ya ada menyertai mana-mana kumpulan sokongan atau NGO kanser ya, dan apa manfaat yang anda perolehi daripada penglibatan tersebut? Siapa nak mula? Tuan Jibat dah cakap banyak dah tadi kan. Jadi kita bagi Tuan Jibat rehat sekejap. Puan Zeli, boleh? Oh, boleh. Okey, so far Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua yang hadir hari ini. So, NGO yang saya join adalah Left Free from Cancer. Singkatan dia LFC. Sangat banyak manfaat bila saya join ni, dan asbabnya adalah daripada ibu saya sendiri, sebab kenalan-kenalan dalam LFC tu yang sangat memberikan positif vibe, impact yang bagus. Ya, banyak ilmu yang kita boleh dapat, which is dalam grup ni juga kita ada profesor, kita ada doktor yang kita boleh bertanyakan lebih lanjut berkenaan dengan penyakit kita. Dan asbab ini juga saya lebih prepared, saya lebih bersedia sebarang kemungkinan. Sebab bila ibu saya dah dapat kanser, sebab saya daripada 4 orang beradik, saya seorang je yang perempuan tunggal. So kemungkinan tu, possibility tu memang kata bagi saya sangat tinggi lah kalau saya nak kena apa kanser tu. So bila kita join grup-grup ni, dia banyak memberi kita kesedaran ilmu which is kita akan boleh overcome bila kita menghadapi the real situation, which is saya sendiri, saya dapat breast cancer tu, saya lebih macam tak terlalu terkejut. Kita dah prepared mental dan fizikal kita, walaupun ada juga masa kita down juga, tapi dengan support, sokongan daripada group LFC ni, kita banyak kenalan-kenalan baru, banyak sharing baru, pengalaman baru daripada kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, dan kita banyak membuat aktiviti bersama, dan dari situ kita dapat membantu emosi masing-masing. Bila kita share kan, kadang bila kita bagi tahu pada orang yang belum kena ataupun yang tak tahu, dia lain dengan kita bercerita pada orang yang dah orang kata dah berpengalaman ni, dia akan dapat feedback yang lain. So saya sangat bersyukur bila join ni, sebab masa mula-mula saya yang selalu bawa ibu saya pergi join orang kata jadi driver lah, bawa ibu pergi join, pergi family day, pergi forum, pergi kelas, apa semua anjuran LFC. So kita ambil input yang mana, kita banyak bertanya, kita kata ilmu-ilmu yang kita dapat kan, kadang kita tak dapat keluar. So sangat limited lah bila ni. So saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada LFC. Okay, terima kasih Puan Zeli. Jadi Puan Zeli join LFC dan banyak pengalaman dan perkongsian yang Puan Zeli dapat untuk membantu ibu dan juga untuk membantu mempersediakan diri. Nampaknya bunyi macam tu dan juga Puan Zeli percaya perkongsian di dalam grup LFC tu lebih bermakna dan lebih orang kata boleh dipercayai berbanding dengan perkongsian yang di luar. Sebab mereka mengetahui orang kata secara fakta tentang kanser dan sebagainya.
Okay. Fazlina? Saya bersama Cancer Survivor Malaysia, yang mana grup ni diterajui oleh Puan Zuraini Kamal. Beliau merupakan saya punya senior dekat sekolah lah. Kita memang tak sempat bersama-sama dekat sekolah sebab zaman yang berbeza, tapi kita jumpa di alumni gathering. Daripada grup tu, asalnya saya masuk sebab nak dapatkan maklumat berkenaan dengan prostate cancer ni. Tetapi malangnya pada ketika tu tak ramai cancer prostate dalam grup. Yang ada pun caregiver, tapi bapa dia dah meninggal dunia. Dalam tempoh yang singkat lah, mungkin dia dapat tahu lambat lah untuk treat bapa dia. Jadi saya tak dapat banyak sangat information untuk membantu saya melalui proses rawatan bapa saya ni. Directly untuk dapat ilmu tentang prostate cancer tu tak ada, tetapi saya absorb positivity daripada pesakit-pesakit dalam grup tu. Kita tengok mereka ni orang yang melalui kesakitan tu, sedangkan kita hanya caregiver. Kalau saya lemah, macam mana saya nak berhadapan nak membantu bapa saya yang sakit. Jadi bila saya tengok pesakit-pesakit dalam grup tu, semangat dia orang sangat kuat, doktor. Jadi saya rasa macam saya tak sepatutnya lemah daripada mereka kan. Jadi saya kita serap dia punya positive energy, dan itu banyak memberi semangat jugalah pada saya untuk terus membantulah bapa saya secara khusus dan rakan-rakan lain in general. Okay, terima kasih Puan Azlina. Jadi Puan Azlina join Cancer Survivor Malaysia dengan harapan masa tu nak memahami apa itu prostate cancer. Tapi biasa kita dapati mana-mana persatuan selalunya wanita ramai yang jadi ahli berbanding dengan lelaki. Okey. Jadi cara persatuan tersebut membantu Puan Azlina ialah Puan Azlina dapat absorb positivity, dapat semangat pada melihat pesakit kanser. Takkan kita yang menjaga ni nampak lebih sakit daripada orang yang pesakit kan. Jadi cara mereka tu memberi semangat kepada kita dan orang kata jadi pencetus untuk kita jadi lebih ceria dan lebih positif dan boleh menghadapi cabaran yang mendatang. Jadi membantu Puan Azlina dari segi emosi. Okey, kewajipan. Pengalaman kewajipan dengan persatuan. Of course, saya dan isteri saya sejak dari awal penubuhan camp work kami menjadi ahli. Dan untuk pengetahuan umum, isteri saya adalah merupakan orang pertama yang sama-sama membangunkan camp work sehingga sekarang inilah. Dan saya semasa isteri saya ada dulu, saya cuma kata orang tu berada di belakang tabir lah, membantu isteri saya mana yang perlu, memberi sokongan kepadanya, segala bantuan yang diperlukan oleh dia lah. Bila isteri saya meninggal dunia, saya pula dilantik oleh persatuan untuk menjadi salah seorang daripada AJK dan kemudian diberi pula portfolio yang berkaitan dengan penjagaan pesakit kanser. So saya di samping saya banyak mendapat pengalaman daripada sesi perkongsian bersama pesakit-pesakit, saya juga diberi kepercayaan untuk menjadi salah seorang daripada ahli panel seperti hari ini, memberi juga pengalaman saya kepada orang lain. Dalam waktu yang sama saya mendapatkan pengalaman daripada orang lain dan saya juga memberi pengalaman saya daripada saya sendiri. Semoga dengan itu pengalaman saya itu dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya rasa saya juga menggalakkanlah kepada mana-mana peserta program ini yang tidak lagi menyertai mana-mana persatuan supaya masuklah ke mana-mana persatuan, mana-mana pun, kerana itu merupakan satu kata orang tu aset kepada kita apabila sebab kita tidak tahu dalam ahli keluarga kita sama kita diri sendiri, adik-beradik kita, isteri kita, suami kita, ibu bapa kita atau rakan kita yang akan mendapat kanser, kita tidak tahu. Jadi bila mereka orang yang terdekat kita mendapat kanser, at least sekurang-kurangnya kita tahu ke mana kita nak tuju untuk mendapatkan kehewaan nasihat, pengalaman supaya kita dapat membantu orang yang kita hendak bantu. Itu saya, terima kasih.
Terima kasih Tuan Najibat. Tuan Najibat antara orang kuat di dalam CanWork antara penganjur pada program kita pagi ini. Dan saya pernah berjumpa dengan arwah semasa di Care UPM pada masa arwah datang tu semua ahli CanWork sangat ceria, sangat menanti-nanti kehadiran Puan Aida dan saya nak sempat bersalam dengan arwah. Memang very special woman Tuan Najibat. Dan sekarang Tuan Najibat menjadi meneruskan usaha arwah dan apa yang Tuan Najibat minta daripada kita semua, teruskanlah bila ada ruang untuk menyertai mana-mana program yang berkaitan dengan kanser, sumbangkanlah tenaga, kalau tidak pun jadilah ahli supaya banyak ilmu yang kita boleh pelajari. Dan juga orang kata kalau tidak kita gunakan untuk diri kita, kita sentiasa boleh berkongsi ilmu tersebut dengan orang lain. Okey, jadi terima kasih kepada ahli panel semua. Puan Faiza, macam mana, saya nak merumus ke ataupun kita nak pergi kepada QA ke macam mana? Boleh Doktor, saya ada 2 soalan. Kita di sesi soal jawab dulu, kemudian Doktor boleh rumuskan keseluruhannya lah. Okey, memandangkan di ruangan chat tiada persoalan, saya ingin mengemukakanlah 2 soalan kepada Dr. Asma selaku moderator, sebab kita perlukan input lah untuk sama-sama membantu penjaga pesakit kanser. Okey, 2 soalan yang saya nak dikemukakan. Okey, yang pertama, bagaimanakah cara penjaga untuk membantu pesakit kanser yang mengalami stres ataupun tanda-tanda kemurungan? Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimanakah tips untuk mengatasi masalah kelesuan atau burnout dalam kalangan penjaga pesakit kanser? Okay, kalau doktor boleh kongsikan. Terima kasih. Okey. Jadi terima kasih Puan Faiza. Jadi untuk soalan yang pertama kan bagaimana penjaga yang sedang mengalami stres yang berkaitan dengan kemurungan. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk membantu penjaga. Saya rasa dalam mana-mana keadaan bila kita bersama dengan individu yang kita kata hilang keinginan untuk hidup, rasa macam harapan untuk pulih semula tak ada, dan pada masa yang sama dia rasa dia menyusahkan orang di sekelilingnya, menjadi beban, memang mereka akan berada dalam keadaan kemurungan yang begitulah. Okay. Dan bila pesakit menghadapi kemurungan, kita juga pun akan menghadapi kemurungan. Sebab bila pesakit down, kita macam mana apa yang kita akan buat untuk bantu dia? Kita pula yang jadi sangat stres. Lepas tu bila kita nak membantu dia, kita rasa macam tak diterima, tak dihargai. Kadang-kadang ditolak secara kasar. Jadi bila dalam keadaan yang macam ni, saya sangat-sangatlah mengharapkan penjaga tolonglah macam saya kata tadi, janganlah kita buat kerja sorang-sorang, jangan kita abaikan diri kita, sebab memang menjaga tu sangat penting, itu tanggungjawab kita. Tapi kita pun ada tanggungjawab untuk diri kita. Kita ada tanggungjawab kepada individu lain di bawah kita. Kadang yang sakit tu isteri ataupun suami ataupun anak-anak. Dan kita ada tanggungjawab kepada ibu bapa kita, kepada anak-anak yang lain. Pada suami ataupun isteri kita. Jadi kena beri perhatian. Beri perhatian dan minta tolong daripada mereka. Jangan buat kerja sorang-sorang. Sebab memang tak mampu pun nak buat. Susah. Bila kita buat sorang-sorang, orang lain nampak kata kita ni tak perlukan bantuan daripada mereka. Bila kita pula tengok orang lain tak nak bantu kita, kita jadi stres, kita jadi sedih. Jadi bercakap. Beritahu kepada mereka apa yang kita perlukan, apa yang kita harap mereka bantu kita. Rasanya kadang dalam keadaan yang tertentu kan, bagi direct instruction pun tak apa. Okay? Nak minta seseorang bawa, perlukan kita nak beli grocery, tulis senarai barang yang nak, minta individu tersebut tolong. Okay? Kalau tak ada ahli keluarga yang nak tolong kita, okay, minta Grab ke dan sebagainya. Boleh buat order online. Tapi jangan buat sorang-sorang. Bila kita minta bantuan orang lain, kita akan ada masa free untuk jaga diri kita.
treat lah diri sikit. Ya, kalau sekarang mungkin nak pergi spa tak boleh kot, nak buat kecantikan tak boleh kot. Tapi naiklah bawa kereta, okey, pergilah jalan, pergi duduk kat tepi pantai ke, kat tepi tasik ke, keluar sikit daripada rumah. Saya rasa kalau kita sentiasa beri perhatian kepada diri kita, keadaan stres macam mana pun, kita masih boleh kawal emosi kita. Okey, kalau ada penjaga dekat sini yang tak keluar daripada rumah dah lebih daripada orang kata 2 minggu, 3 minggu, tolong. Ya, hari ni ada petang lagi ni, ambil masa 1 jam ataupun 2 jam, pergilah keluar rumah sekejap. Tak payah pergi mall ke mana-mana, ya, duduk dalam kereta, okey, minta boleh bawa sendiri. Kalau tidak minta bantuan ahli keluarga, pergilah round. Ya, bawa drive round tengok bandar. Pergi ke kampung ke, ambil udara segar ke, dan balik. Ya, jangan berterusannya kita buat kerja yang sama, nak asingkan keperluan emosi kita, tak peduli kepada orang lain, akhirnya semua orang akan rasa rugi. Jadi stres masa kita jaga pesakit akan berterusan walaupun pesakit tu dah tak ada. Okay? Jadi kena buat sesuatu. Okay? Dan ingat emosi ni dia boleh datang dan dia boleh pergi. Tapi kalau kita tak cuba atasi, okay, dia akan duduk lama dengan kita dan masa tu nak buang lagi susah. Okay, dan akhirnya yang soalan yang kedua, tips untuk yang kelusuan dan yang dah burn out. Saya rasa kalau kita boleh jaga diri kita mulai daripada sekarang, walaupun kita burn out sekarang, ya, tapi kalau kita boleh beri perhatian, kau rasa nak menangis tu, kau tak nak menangis depan orang, carilah tempat kalau even masa mandi pun boleh menangis ya. Okay, kalau tidak rasa nak menjerit, ambil bantal tu, okay, jeritlah dekat bantal pun tak apa. Ya, kau nak pergi kat tepi tasik, nak jerit kat situ pun tak apa, pergilah ya. Okay, cuma sekarang ni bila kita kata burn out, kita risau risiko penyakit. Okay, individu yang sedang menghadapi burn out, saya kalau boleh saya nak galakkan pergi buat medical check up dululah. Okay, tengok ada efek tak. Sama ada darah tinggi ke, ya, hypertension ke, diabetes ke, ataupun penyakit-penyakit lain. Ya, sebab bila kita ni beri tumpuan kepada pesakit, kita terlupa ataupun kita tak endahkan yang tidur kita. Ya, memang kita tidur tapi tidur kita tak nyenyak. Kita makan tapi kita tak makan barang yang berkualiti. Ya, jadi bila keadaan tersebut kita tak ambil kisah, tiba satu masa memang badan kita akan collapse. Okay, jadi tolong pergi buat medical check up. Then kalau ada keadaan yang tak berapa nak elok, tolong perbaiki, ya, buat exercise, okay, jaga pemakanan, jaga diri. Okay, kalau tak ada penyakit, alhamdulillah, tapi still lifestyle nak kena ubah juga. Tak boleh berterusan buat apa ya, berterusan buat perkara yang sama dan harapkan result yang berbeza, tidak. Okay, dan menjaga pesakit seperti yang kita dengar pada pagi ini ianya full time. Okay, memang kehendak kita, needs kita, dia akan jadi secondary. Kehendak pesakit adalah primary. Okay, tapi kita ada tanggungjawab untuk jaga diri kita, untuk jaga individu lain di bawah tanggungjawab kita. Kalau tak mampu buat seorang, minta bantuan orang lain. Okay, call, message, apa-apa, beritahu. Saya rasa saudara-saudara kita di sekeliling kita, ahli keluarga, okay, mereka nak membantu, cuma dia tak tahu adakah bila dia nak offer, kita terima ataupun tidak. Okay. Rasanya bila kita memulakan, insya-Allah ada yang menyambut. Okay. Bila kerja ni dibuat secara team, secara bersama, insya-Allah burn out ni boleh dielakkan. Ataupun individu yang sedang mengalami burn out ni, dia boleh, orang kata, take a break sekejap. Bagi orang lain uruskan pula. Tak apa. Ya, pesakit dia boleh terima. Dia pun tahu kita penat. Okay. Itu ya, Puan Faiza. Okey, Doktor. Terima kasih. Jadi saya nak teruskan dengan merumus .
Pertama sekali, saya sangat-sangat menghargai perkongsian daripada 3 panel kita. Banyak yang kita belajar, pengalaman yang mereka telah lalui dan sedang lalui. Dan apa yang kita boleh simpulkan di sini, di samping kita menjaga orang yang sakit, kita juga perlu jaga diri kita supaya kita pun tidak jatuh sakit. Sebab kita ni walaupun kita kuat bagaimanapun, tetapi kadang tu kita kuat secara minda, tapi fizikal kita mungkin tidak mampu, emosi kita mungkin tidak mampu. Jadi beri perhatian. Cari tempat untuk kita meluahkan emosi kita, cari kawan-kawan ataupun kita ada medium yang tertentu dan kita ada persatuan yang fokus kepada pesakit kanser, kepada survivor, kepada penjaga, berinteraksi dengan mereka sebab kita akan dapat semangat terbalik. Kalau kita kurang pengetahuan ada tempat yang untuk kita rujuk dan kita harapkan bantuan yang kita dapat tu adalah maklumat-maklumat yang tepat. Bukannya yang dikomersialkan ke ataupun yang macam dengar-dengar tetapi tak ada bukti. Sebab kita pada apa yang kita selalu dengar bila seseorang itu didiagnose sebagai pesakit kanser, kita sebagai penjaga nak cari treatment yang terbaik, nak beri makanan yang terbaik supaya dia pulih semula. Nak pulihkan semangat, nak pulihkan fizikal dia dan sebagainya. Dan banyak sangat scammer-scammer dekat luar tu nak ambil kesempatan. Jadi dengan bila kita menyertai persatuan tu, kita sentiasa boleh merujuk tanya kepada persatuan tersebut sebelum kita nak beli suplemen dan sebagainya. And then satu lagi saya nak highlight jugalah yang saya dah ulang-ulang beberapa kali menjaga pesakit bukan kerja individu tetapi kerja berkumpulan. Dan kena pasti individu yang anda percaya kalau anda tak berapa suka kat individu tu pun tetapi kita kata macam nilah semua kita kalau boleh nak cari pahala. Bukalah ruang pahala tu kepada orang lain sama. Harap-harap melalui bantuan yang diberikan, dia menjadi individu yang lebih baik. Jangan bila kita tak suka seseorang tu, kita menidakkan dia. Welcome dia. It's a learning process. Kita belajar dan dia belajar. Mungkin pengalaman itu akan menjadi satu pengalaman yang sangat bermakna dan boleh yang lebih baik ialah menjadi satu titik perubahan untuk diri dia. Try to welcome everybody. And then dan akhirnya bila kita buat kerja bersama, selain daripada individu yang kita nampak secara fizikal, kita kena sentiasa masukkan Allah, masukkan Tuhan ke dalam tim tersebut. Kita boleh buat, semua benda kita boleh buat, tapi kita kena ada satu pengharapan. Kata usaha kita tu akan diberkati. Usaha kita tu akan memberi result yang baik, bukannya lagi memudaratkan pesakit. Itu aja Pak Izzah. Terima kasih kepada semua ahli panel, terima kasih kepada Canwork, terima kasih kepada CARE